بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا سيد الأولين والآخرين حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam mesti kena ikut perkembangan situasi saudara kita di negara Islam yang lain. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, "Mathalul muslimina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid." Umpamaan orang Islam dalam perasaan simpati sesama mereka, perasaan ambil berat di kalangan mereka seperti satu tubuh. Idza tada'a minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kalau ada satu anggota daripada tubuh kita demam, sakit jari, satu tubuh akan merasai dan akan ada kesakitan kerana satu anggota yang sakit. Begitu juga orang Islam. Kita kena ikut perkembangan saudara kita di Afghanistan. Selalu saya pesan kat sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawasanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridai kamu. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah kata apa dalam ayat 120 surah Al-Baqarah? Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridai kamu sehingga ikut agama mereka yang bukan agama, sampai ikut aliran mereka yang sesat. Tapi kita tak akan sama dengan mereka. Lalu mereka tak akan ridai kita. Walaupun kita cuba, kadang-kadang kita cuba elak ataupun kita buat macam kononnya kita memihak kepada Yahudi dan Nasrani supaya Yahudi dan Nasrani ridai kita. Tetapi tidak akan, tuan-tuan rahmati Allah. Dan insya-Allah sekarang ni saya nak tunjuk kepada teman-teman satu tumuduga, tumu ramah yang dibuat oleh BBC dengan seorang senator Amerika Syarikat. Dan untuk pengetahuan semua, wallahi tuan-tuan, sejak, saya bukan nak sokong Taliban, tetapi sejak Taliban dapat menguasai Afghanistan setelah perjanjian damai yang telah dicapai oleh dua pihak di Qatar 2020 lagi, Amerika dan Taliban dah capai sepakat, satu kata sepakat untuk memberikan hak kawalan dan hak kontrol Afghanistan kepada Taliban. Dan tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya Amerika Syarikat telah kalah. Naam, bila kita kaji balik, kita tengok Amerika Syarikat sebenarnya sepanjang 20 tahun Amerika Syarikat bertapak, Amerika Syarikat dan sekutu dia sepanjang 20 tahun, sejak 2001 sampai 2021, 20 tahun, 20 years, Amerika Syarikat dan sekutu dia duduk di Afghanistan, cuba untuk kontrol dan ubah minda dan ubah agama umat Islam di Afghanistan, tetapi Amerika gagal. They are failed. Jom kita tengok. Saya tak nak cakap banyak, kita nak tengok sekarang ni apakah pandangan Amerika Syarikat. Dan untuk pengetahuan semua, saya nak bagi tahu, Amerika Syarikat, Allah kata tuan, orang kafir ni tak boleh pegang janji. Orang kafir tak boleh pegang janji. Allah sebut dalam surat Taubah. Allah kata apa? La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Orang kafir, awak jangan ingat orang kafir kalau dia janji dengan awak dia akan menepati janji. Tidak akan. Orang Yahudi tuan-tuan, orang Kristian, dia tak akan menepati janji dia. Walaupun dia buat perjanjian dia akan bagi awak merdeka, tapi dia akan kacau awak sampai dia jahanamkan awak ataupun awak ikut cara dia. Tengok Allah kata dalam surat Taubah tadi, saya baca pada awal ayat 7. Allah kata apa?
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Kelebihan orang Islam, kalau musuh ni dia ikut janji, kita ikut. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. Selagi mereka ikut peraturan-peraturan yang telah dicapai dalam perjanjian, ikutlah mereka. Wallahu yuhibbul muttaqin. Ini antara ciri-ciri orang bertakwa. Kaifa wa in yadhharu 'alaykum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Kaifa wa in yadhharu 'alaykum. Tetapi tuan, orang Yahudi dan Nasrani bila dapat mengalahkan kita dan mereka dapat menundukkan kita dan kita menjadi pak turut dia, Allah kata kaifa wa yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Kalau tak silap ayat 8 surah Taubah. Tuan-tuan rahmati Allah, sentiasa kata putus kepada pihak yang kuat, bukan kepada pihak yang dhaif. Saya rasa semua setuju dengan saya. Normal hidup. Orang yang kuat, orang yang menang, the winner, he will bought the rules. Bahasa orang muhid ni. The winner, setuju tak? The winner, he will bought or he will create the rules. Orang yang menang, dia akan cipta undang-undang. Bukan orang dhaif. Setuju ke tak? Sebelum kita nak start. Al-ghalabatu lil-qawi. Orang yang kuat, dia akan meletakkan undang-undang dan segala persetujuan akan tercapai sebab dia kuat, sebab dia gagah, sebab dia ada maruah. Orang yang ditindas ataupun orang yang dijajah, boleh ke nak buat aturan dia? Siapa tak setuju? Siapa setuju dengan saya? Siapa yang meletakkan undang-undang? Orang kuat ke orang dhaif? Jawab sahabat. Siapa yang boleh siapa yang boleh letak undang-undang? Alhamdulillah, Muhammad Sukri dia kata setuju. Shima, naam, dia kata setuju. Ustaz Ainuddin dia kata naam. Orang dhaif, orang yang kalah, orang yang ditindas, dia akan letak rule? No way. Biasa yang letak rule orang yang menang. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Qal wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rasulullah kata rezeki aku diletak di bawah payungan lembing ataupun pedang aku. Wa ju'ila as-sagharu wal-dhullu ala man khalafa amri. Hadis sahih. Rawahu Abdullah, yani hadis Abdullah bin Umar. Wa ju'ila, tengok Rasulullah kata apa? Wa ju'ila, kata alaihi salatu wasalam, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rezeki aku dijaminkan apabila pedang aku, bila anak panah aku, bila lembing aku ditegak. Maksudnya, kalau kita ni umat jihad, umat kuat, musuh tak berani nak kacau. Kenapa tuan-tuan rahmati Allah sampai sekarang Afghanistan menjadi daun pahit yang tak boleh nak telan? Amerika tak boleh nak telan. Baik, semua setuju, saya tahu. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, bila awak kuat, musuh akan takut. Tapi bila awak ni lembik, bila awak ni takut, menangis sikit-sikit. Sebab tu saya kata tuan, kita jangan cakap besar. Kita nak pergi jihad di Palestin, tapi dengan COVID pun kita takut. Minta maaf tuan, jangan marah kat saya. Minta tolonglah. Minta tolong, jangan marah kat saya. COVID, hak tak ada benda ni, kita dah kalah. Bukan kalah, kita dah takut. Sedangkan wallahi tuan, COVID, nothing. COVID, nothing. Sesama biasa, insya-Allah. Mungkin sebab saya ni suka melawan. Tapi sebenarnya COVID, nothing. Kita dengan COVID, dengan vaksin pun dah. Minta maaf, jangan marah. Jangan marah. Tapi nak pergi, tuan-tuan, kalau awak nak pergi masuk perang, bukan COVID, tangan awak hilang. Mungkin mata hilang. Otak terbang. Ya, tuan-tuan. Tapi, sebab tu Amerika tak kacau kita. Dia tak kacau kita. Dia tahu kita dengan COVID dah takut dah. Rebah menangis. Minta maaf. Tapi tuan-tuan rahmati, ya, cuba cakap kat orang. Cuba cakap kat orang, keluar tanpa pakai mask. Apa jadi kat awak? Masyarakat awak akan pergi katak awak. Baik, jom kita tengok sekarang ni. Senator ini, nama dia Lindsey Graham. Lindsey Graham ni, biasa tuan, orang Kristian, dia benci Islam.
Dia benci Islam sangat. Dia tak boleh nak tengok orang Islam naik. Walaupun Islam ni agak Islam yang... Tapi itulah kelebihan kita orang Islam, tuan. Kita nampak saudara kita, kita kena sayang kat dia. Itulah kelebihan Islam. Baik. Jom kita tengok apa dia kata. Lindsey Graham, dia kata, we will return. Ni cakap banyak. Jom kita dengar. Bismillah. Kita tengok BBC tu, tuan. Ya Allah, apa lain aku ni. We will be going back into Afghanistan as We we were going went back back. into Iraq and Syria. To the Hang British, on, you seriously think the United States will once again, We'll have to. in a foreseeable future, We have to. put troops back into we'll have to. Afghanistan? We'll have to because We have to. the threat will, The threat will. will be so large. Why did So we go large. back to Syria and Iraq? Tengok. Why do we have Dia 5,000 tengok troops tuan, dia kata apa? today? Dia kata apa? Because of the caliphate. Dia kata apa? We will return to Afghanistan as we return to Iraq and Syria. Kita akan kembali ceroboh Afghanistan. Dengar ni. Kita akan kembali ceroboh Afghanistan semula. We will return to Afghanistan as we return to Iraq and Syria. Kenapa tuan? Kenapa mereka tak selesa dan tak terima kekalahan mereka di Afghanistan? Tengok dia kata, tengok yang Tumbuh Buah kata, wait. Are you sure what you saying about? Awak pasti? Subhanallah. Kenapa tuan-tuan rahmati Allah? Kenapa orang Kristian ni kenapa tak boleh terima Islam? Bagi mereka ni Islam adalah, tengok, because the threat is very large. Ancaman Islam sangat besar. Ya. Tuan-tuan rahmati Allah. Bagi mereka Islam tak boleh naik. Kerana Islam kalau naik, walaupun dalam bentuk Taliban yang tidak, yang itu tuan, Afghanistan, jangan kita pandang remeh kat dia. Walaupun negara kecil, walaupun tidak ada sebarang tempat teluk ataupun tempat yang menghadap laut, tetapi rakyat dia satu rakyat yang tak boleh di brainwash. Orang Afghanistan tegas, orang Pashto, Allahu Akbar. Saya bila tengok orang Pashto, saya bangga tuan. Kita ada, cuba tengok kalau orang Jetih, orang Besuk, cuba tengok orang Pashto, orang kuat. Orang Pashto Malaysia kan ada ramai. Siapa ada orang Pashto kat sini? Kita panggil Tok Syekh. Tok Syekh tengok dia laksanakan Islam. Siapa sekarang Tok Syekh kita ni semaya rapat, dia tak pernah takut Covid. Dia orang Pashto tuan, kalah kita orang Arab. Sebab tu saya suka orang Pashto ni. Dia kuat tuan. Dia lasak. Siapa ada orang Pashto kat sini? Orang Pashto kan ramai kat Malaysia. Kita panggil Tok Syekh. Kalau masa saya datang Malaysia tahun 90-an, orang panggil saya Pak Arab Tok Syekh. Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmati Allah, Islam kena kuat. Awak kena berani. Tok Syekh. Ramai Tok Syekh di KL apa semua. Cuba tengok, mereka berani, kuat. Pashto tu satu bangsa, saudara Nur Hafiz. Tuan-tuan rahmati Allah, Afghanistan bagi Amerika adalah satu ancaman. Kenapa? Jom kita tengok sekali lagi. Saya suka sangat berbualan ni. Sekali lagi. Tengok. We will be going back into We will be going back. as we went back into Iraq and Syria. To the Hang British. on, are you sure? Are you sure? Seriously think the United States will once again, in a foreseeable future, Yes. put troops back into We'll Afghanistan? have We'll send troops back. because the threat will be so large. Why did we go back to Syria and Iraq? Tengok, ancaman akan jadi Why do we besar. have 5,000 troops? Why we have 5,000 troops in Because Iraq? the caliphate rising, Dia takut. threatening force outside of Iraq, killing Americans, killing the French, attacking the British. So yes, it will be a cauldron for radical Islamic behavior. Radical. You cannot Okey, kita tengok sekarang. Okey. horizon. Okey. It's not a solution. Tengok dia kata apa? Mereka takut kononnya radikal Islamik. Tuan-tuan rahmati Allah, tidak ada benda nama dia radikal Islamik. Hak antarabangsa yang dijaminkan oleh undang-undang dunia, dijaminkan lumrah manusia. Kalau musuh ceroboh tanah awak, kalau sebarang musuh penjajah nak ceroboh negara awak, hak awak yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada manusia, hak awak untuk mempertahankan negara. Itulah hak manusia untuk mempertahankan diri. Bayangkan contoh, saya bagi contoh kecil. Orang serang rumah kita, pencuri, perompak nak pecah masuk rumah, nak rogol anak dara kita, nak ambil duit kita.
Adakah kita mempertahankan rumah kita ataupun kita kata penceroboh, sila masuk tuan, sila masuk. Nak makan, ambillah makanan aku. Nak air, aku buat air teh tarik minum. Nak anak darah, aku ambil. Ini bukan kata-kata orang yang waras. Ini bukan dasar lelaki yang ada maruah. Tuan-tuan rahmati Allah, minta maaf saya nak tanya teman-teman yang, kalau orang ceroboh rumah kita, adakah kita akan mempertahankan rumah daripada perompak? Ataupun kita akan kata, silakan wahai perompak, sila masuk rumah aku. Tuan-tuan rahmati Allah, nampak tak? Boleh jawab soalan saya? Kalau orang ceroboh rumah kita, perompak, pencuri, adakah kita akan lawan dia? Pukul dia? Kalau memerlukan keganasan, kita jadi ganas. Ya? Kalau seorang nak masuk rumah aku, nak kacau isteri dan anak aku tak boleh ke nak mempertahankan diri? Bukan bertahan, kita akan katuk dia, pukul dia sampai mati. Ya? Itulah hak. Dalam Islam pun Allah sebut. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut. Tengok Allah kata apa dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Allah kata apa? Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum. Orang yang memerangi kamu, Allah kata, perangilah mereka semula. Kenapa awak panggil kami pengganas bila kita mempertahankan rumah dan mempertahankan tanah air dan mempertahankan isteri dan anak kita? Naam, jihad mesti kena naik, tuan-tuan. Takkan orang nak ceroboh. Contoh, orang nak ceroboh Malaysia. Adakah kita akan kata kat penceroboh, sila masuk Malaysia, ambillah yang apa awak nak, sila? Tak, tuan-tuan. Satu Malaysia akan bangkit, termasuk Melayu, India, Cina akan bersatu untuk mempertahankan tanah air mereka yang mereka sayangi. Tuan-tuan rahmati Allah, orang nak ceroboh rumah kita, kita katuk dia sampai mati, minta maaf. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Muslim. Ada seorang ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Ya Rasulullah, bayangkan kalau ada seorang datang nak ambil, nak rampas duit aku. Qala la tu'tihi malak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jangan serah duit dan harta engkau. Qala ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bayangkan kalau dia nak ambil duit aku, lepas tu dia memerangi aku, dia nak pukul aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatilhu, lawan dia. Lawan. Orang nak ambil duit awak, tak akan kata ambil BT. Kecuali kalau dia ada pistol, ada senjata, kita tak boleh lawan. Tapi tengok, sambung hadis, jangan potong. Qala ya Rasulullah ara'aita in qatalani fa qataltuhu fa qatalani? Ya Rasulullah, kalau aku lawan dia sebab dia nak rompak duit aku lawan dia balik, tapi dia bunuh aku. Qala anta syahid. Orang penceroboh, perompak, bila lawan kita, nak ambil duit kita, kita lawan dia bunuh kita lawan, lalu kita mati, kita syahid. Naam. Qala ya Rasulullah ara'aita in ana qataltuhu? Ya Rasulullah, bagaimana perompak itu aku pula bunuh dia? Qala huwa finnar. Perompak ni kalau dia nak ambil duit kita, dia dalam api neraka. Jadi kenapa wahai Amerika Syarikat, wahai France, wahai British, awak panggil orang yang mempertahankan negara daripada penceroboh, panggil sebagai Islam radikal dan pengganas? Melampau? Siapa yang melampau sebenarnya? Kita bicara sekarang ni, tuan-tuan, bicara pasal lumrah manusia. Siapa-siapa bila orang Vietnam bukan Islam, tapi Vietnam, bila Amerika nak ceroboh negara dia, orang Vietnam bangkit dan melawan mereka dan hambak dan kick out Amerika Syarikat daripada negara dia. Hak dia. Dan mereka menang. Kenapa mereka tak panggil Vietnam radikal? Kenapa tak panggil Vietnam pengganas? Sebab bagi mereka Islam lah yang paling dahsyat. Menegakkan isu, mempertahankan diri, wa qitalul mu'tadi. Wajib awak mempertahankan diri. Jelas, tuan-tuan rahmati Allah. Tetapi mereka nak pukul rata. Semua yang melawan penjajah adalah Daesh dan pengganas. Tuan-tuan rahmati Allah, yang menanam Daesh dan wujudkan Daesh, pengganas ini, adalah CIA sendiri, Amerika Syarikat. Cipta pengganas supaya setiap benda berlaku, orang tengok Daesh ganas, jahat. Tengok, tuan-tuan rahmati Allah, permainan licik mereka. Baik, kita dengar sikit.
force outside of Iraq, killing Americans, killing the French, attacking the British. So yes, it will be a cauldron for radical Islamic behavior. You cannot deal with this over the horizon. You cannot deal with this, Here's my Ambo. solution. Help This is my resistance solution. in the Panjshir Valley. The Taliban will not be able to govern Afghanistan. They're hated by the Afghan people. Dia kata Afghan benci Taliban. Siapa kata tuan? Siapa kata rakyat Afghanistan benci? Kalau katakan rakyat Afghanistan benci Taliban, maka tuan-tuan rahmati Allah, Taliban tak akan dapat menguasai. Tahu dia kenapa marah? Siapa tahu kenapa Amerika Syarikat sangat marah sekarang ni? Dan tak, sebenarnya Amerika Syarikat sebelum keluar, dia telah bagi bantuan banyak, berbilion-bilion. Amerika Syarikat telah menghabiskan peruntukan berbilion-bilion untuk membantu tentera kebangsaan Afghanistan supaya kononnya membina negara Afghanistan seperti acuan yang Amerika nak. Tetapi dan mereka CIA telah memberi bantuan kepada anak Shah Mas'ud Shah. Mas'ud Shah duduk di utara dan utara timur sikit. Dia ada satu kawasan nama dia Panjshir kalau tak silap. Kawasan Panjshir. Okey, Panjshir ni satu wilayah, satu negeri di utara Afghanistan. Di situ ada satu kubu kuat untuk kononnya pemangkang. Kononnya ada pemangkang di Taliban. Ada pemangkang di Afghanistan. Maka tiba-tiba Taliban baru ni rasa semalam dapat mengawal kawasan Panjshir. Tuan-tuan rahmati Allah, harap jangan hukum katakan saya sokong. Saya tak sokong Taliban ataupun saya benci. Tak. Saya cakap cara umum. Cara umum tuan-tuan. Ni kawasan Panjshir, kalau tak silap Taliban dah menang kat situ. Taliban dah menang di Panjshir kalau tak silap. Dan mereka dapat kawasan, dapat mengkontrol. أنها سيطرت بشكل كامل على ولاية Panjshir di utara. بعد معارك استمرت 6 أيام. 6 hari mereka nak dapat. صورة لقادة منها أمام مقر مركز الولاية. Ni Panjshir. الحكومة الأفغانية المنصرفة. Ni gambar siapa? Gambar Mas'ud Shah. إن النائب الأول للرئيس المنصرف عبد الله صالح قد غادر بانشير إلى طاجيكستان وذلك قبيل سقوط مقر حاكم الولاية. Tuan-tuan rahmati Allah, wilayah ini sebenarnya dipegang kalau tak silap saya oleh Mas'ud Shah. Mas'ud Shah dia seorang baik. Dulu dia memang sangat melawan dan menentang penjajahan Rusia. Tetapi bila Afghanistan menang dan Rusia kalah, Mas'ud Shah bergaduh dengan Hikmatyar dan Saifuddin Rabbani. Dia bergaduh. Subhanallah, itulah orang Islam. Masalah orang Islam, bila ada musuh luar, mereka akan bersatu. Tetapi bila mereka dah menang, akan bergaduh sesama mereka. Biasalah tuan. Sebab dengki biasa. Tapi anak dia, kalau tak silap, Abdullah bin Mas'ud Shah kalau tak silap, anak dia pergi kat British dan minta bantuan British dan France dan Amerika. Kononnya dia nak menegakkan keadilan di Afghanistan dan menentang Taliban. Dan Amerika Syarikat dan British banyak memberi sokongan kepada Abdullah Mas'ud Shah supaya dia melawan Taliban. Biasalah tuan-tuan rahmati Allah, orang kafir ni dia mesti akan wujudkan perpecahan di kalangan satu negara. Mesti. Dia akan sogok, dia akan support dua-dua pihak. Ada sebuah negara, mungkin korang kenal, dulu ada dua parti bergaduh. Satu parti mengkafirkan parti satu lagi. Parti pemangkang mengkafirkan parti pemerintah. Tapi akhirnya mereka bersatu demi dapat pemerintahan. Kemudian negara itu bila betul-betul dikawal oleh dan negara itu betul-betul diikut acuan yang Amerika nak, maka tidak lagi ada pemangkang. Ada sebuah negara, bukan sini, negara lain. Tuan-tuan rahmati Allah, saya nak bagi tahu cara umum. Islam agama yang membenarkan kita mempertahankan diri. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu fi sabilillah, kamu kena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum, mereka yang serang kamu, mereka yang kacau kamu, kamu kena lawan. Wala ta'tadu, tapi Islam bukan agama seperti Islam, agama yang hebat, yang adil, bukan seperti pegangan orang Kristian dan Yahudi. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tengok jenayah
jenayah yang dilakukan oleh tentera Amerika Syarikat apabila mereka ceroboh Jerman. Kalau sahabat nak tengok, ada orang putih dia ada kadang-kala dia letak kebenaran. Cuba tengok jenayah tentera Amerika Syarikat bila mereka ceroboh Jerman. Cuba tengok bagaimana tentera Amerika Syarikat buat kepada tentera Jerman. Tahanan sepatutnya tak boleh bunuh. Tawanan ni tak boleh bunuh. Tapi tentera Amerika Syarikat bunuh dan mereka pergi rogol wanita-wanita Jerman. Berapa ratus ribu wanita Jerman menjadi wanita yang dirogol oleh tentera Amerika Syarikat dan sekutunya apabila mereka ceroboh Jerman tahun 1945. Di manakah hak asasi manusia? Tapi hak asasi manusia akan digunakan hanya atas orang Islam. Dan akan dinafikan hak awak untuk mempertahankan diri bila? Apabila mereka menang, awak kalah. Sebab itulah tuan, Amerika Syarikat sakit hati dengan Taliban dan dengan kemenangan mereka di Afghanistan. Allah kata, tengok, tapi Islam kata, wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Kalau awak menang, kena jaga manusia yang menjadi dhaif. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka orang yang buat jahat. Walaupun awak menang, awak kena jadi adil dan jaga hak asasi manusia. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, ketika tentera Australia, saya tak jumpa video. Wallahi tuan, apabila tentera Australia membantu tentera Amerika Syarikat ceroboh Afghanistan, ada satu isu, rasanya 2002 ke 2003? 2002. Tentera Australia mereka buat parti malam kemenangan atas Taliban 2002 kalau tak silap. Pernah tengok tak? Siapa pernah tengok? Mereka buat satu parti, minum arak sampai mabuk, kemudian bawa lelaki dan perempuan Afghan dan ditelanjangkan, kemudian dirogol dan dicabul. Saya cari tak jumpa, tapi ada video ni, ada di YouTube. Siapa pernah jumpa? Dan insiden ini ada satu nama yang sangat memalukan tamadun orang putih. Bagaimana mereka mencabul hak asasi manusia tahanan-tahanan warga Afghanistan yang menjadi tawanan di dalam kem tentera Australia dan disertai dalam parti liar yang dianjurkan oleh orang Australia dan France dan British dan Amerika Syarikat. Parti ini yang dirahsiakan kemudian terbocor. Dalam parti itu ramai kanak-kanak Afghanistan disembelih tuan oleh tentera Australia. Siapa pernah tengok sahabat? Siapa pernah tengok tuan rahmati Allah? Kenapa tuan rahmati Allah? Sebab tak ingat nama apa peristiwa tu, hari tu saya jumpa tapi saya tak ingat. Nanti kalau sahabat pernah tengok. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, secara umum Allah Subhanahu wa taala didik umat Islam. Didik untuk menjadi adil dalam semua aspek dan tidak melampaui batas. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qutuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. Allah kata waqtuluhum haythu thaqiftumuhum. Bila musuh serang negara awak, musuh serang rumah awak bunuh dia sebab dia kacau awak. Wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. Seperti mana mereka hambak kamu daripada Makkah, seperti mana Allah Subhanahu wa taala kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana orang kafir musyrikin hambak umat Islam Muhajirin daripada tanah air mereka Makkah. Allah Subhanahu wa taala kata akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap wujudkan kehormatan untuk bumi Makkah. Wala tuqatiluhum 'inda al masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. Kenapa tuan-tuan rahmati Allah? Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada umat Islam supaya melawan penjajah. Supaya bila penjajah masuk, dia akan buat fitnah besar. Dia akan buat kacau bilau. Dia akan buat kacau
buat kacau bilau dalam negara kita. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, mesti walaupun sedikit ada semangat perjuangan. Kalaulah musuh nak ceroboh Malaysia, wallahi tuan, kita akan bangkit melawan dia. Sebab kita kena kuat. Tetapi orang Yahudi dan Nasrani, dia nak melemahkan semangat ni. Nak melemahkan semangat ni. Sebab tu saya kata, Malaysia tuan-tuan rahmati Allah, dia target Malaysia ni supaya hilang kekuatan Islam. Supaya awak tidak ada maruah. Kalaulah berlaku masa akan datang, musuh kafir ni ceroboh kita kat Malaysia, kita akan jumpa sebarang tentangan dan mudah dia nak ambil kita. Tapi wallahualam, mudah-mudahan Allah jaga kita, negara kita Islam, daripada pencerobohan luar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada sebarang penjajahan. Kadang-kala tuan-tuan, penjajahan ni dalam bentuk tentera, kadang-kala penjajahan minda dan mempengaruhi pengaruhi ataupun mempengaruhi minda kita supaya melemahkan semangat. Wallahu a'lam. Baik sahabat, barakallahu fikum. Dan itulah sedikit sebanyak, tapi kita sambung kita tengok sikit lagi apa mereka bincang ni. Saya sukalah berbualan ni sebab menunjukkan satu benda, bahawasanya orang Amerika, Yahudi Nasrani tak akan puas hati. Dia kata Taliban tak akan dapat menguasai dan mengontrol. Dia kata ISIS. Dia kata tahun depan Afghanistan akan hancur, tak ada. Tengok. Tengok dia kata apa? Maksudnya dia orang tuan-tuan rahmati Allah, senator ni buat senario yang tak pernah berlaku. Dia kata tidak lama lagi ISIS ataupun Daesh akan bangkit di Afghanistan. Tuan-tuan rahmati Allah, untuk pengetahuan semua, ISIS ni, Daesh, dicipta oleh Amerika Syarikat. Dan untuk pengetahuan semua, Daesh ni tidak akan kacau kecuali tempat orang Islam. Seperti mana mereka buat di Syria dan di Iraq. Mereka tanam Daesh supaya rosakkan imej orang Islam dan rosakkan imej perjuangan rakyat Syria yang mempertahankan negara mereka daripada cerobohan Rusia dan cerobohan Iran. Kemudian bila habis peranan Daesh yang jahat, Amerika Syarikat ambil alih tempat Daesh dengan mudah sekali. Dan kawasan itu adalah kawasan yang kaya dengan minyak. Saya pernah sebut dalam kuliah sebelum ini, Islam tidak ada kaitan dengan keganasan, tetapi Islam menjaminkan hak kita untuk mempertahankan diri, mempertahankan rumah kita daripada sebarang pencerobohan orang yang cuba untuk ambil tanah negara kita ataupun ambil rumah kita dan harta kita. Wallahu alam. Tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan negara Islam. Dan itulah sedikit sebanyak yang saya kongsi hari ini. InsyaAllah nantikan, insyaAllah saya akan update selalu mengenai apa yang akan berlaku kepada negara Islam. Saya masih dalam keadaan wait and see, tetapi saya nampak permainan jahat Amerika dan British yang mereka tak senang hati bila mereka melihat Afghanistan ada kestabilan, ada keamanan dan ada peningkatan. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, Afghanistan negara yang sangat kaya. Kaya dengan hasil bumi yang penuh. Sebab itu Amerika Syarikat tak nak tinggal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.